Alright, so hukum Ohm ataupun Ohm's Law, chapter 2 tingkatan 5 chapter 2 tingkatan 5 KBSM. So dalam hukum Ohm, hukum Ohm ni kan dia adalah salah satu topik yang sangat penting. Alright, salah satu subtopik yang sangat penting untuk korang tahulah. Tapi dia senang je sebenarnya. So kita start So dalam hukum Ohm, apa benda yang ada dalam hukum Ohm? So sekarang ni kita tengok dulu dia punya definition. Hukum Ohm ataupun Ohm's Law, kita tengok satu-satu Electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across a conductor when temperature and other physical properties are kept constant. Tu basically cikgu baca balik je lah, tapi tak apa, kita tengok lagi satu. Arus elektrik yang mengalir melalui konduktor berkadar terus dengan beza keupayaan yang merentasi konduktor apabila suhu dan sifat fizikal lain dimalahkan. Itu adalah definition untuk hukum Ohm. Benda yang korang kena tengok adalah tulisan merah ni. Cikgu nak tanya sekejap, electric current atau arus elektrik, apa simbol dia? Apakah simbol electric current dengan arus elektrik? So simbol dia adalah I. Alright, electric current, simbol dia adalah I. Right, seterusnya, potential difference atau beza keupayaan. Apa simbol dia? Betul, simbol dia adalah V. Right, so sekarang ni kita dah tengok dia kata I adalah directly proportional. Berkadar terus. Jadi apa yang Ohm's Law ni cuba sampaikan adalah apabila I ni bertambah, V bertambah. Maksudnya Ohm's Law nak cakap V dengan I tu kan dua-dua akan bertambah sama-sama. Tapi dengan syarat temperature and other physical properties are kept constant. Suhu dan sifat fizikal lain dimalahkan. Sebenarnya kan kalau nak ikut secara ringkas dia, ini adalah R. So senang cerita dia nak bagi tahu bahawa V ni adalah directly proportional atau berkadar terus dengan I. Maksudnya bila V ni naik, I ni akan naik. Dengan syarat R ni tetap. Cikgu ulang balik. V will increase when I increase. Tapi R kena constant. So V sama dengan IR adalah formula yang mewakili Ohm's Law, hukum Ohm. Cikgu ulang. V increase akan cause I to increase bila R adalah constant. So maksudnya untuk follow hukum Ohm, R has to be constant ataupun tetap. Alright, so itulah secara ringkas dia tentang hukum Ohm, dia punya basic definition. Benda yang korang kena faham adalah hubungan antara I dengan V. So bila I naik, maksudnya bila V naik. Dengan syarat R adalah constant. Formula dia adalah V equals to IR. Setakat ni, okey ke? Boleh follow lagi? Alright, so cikgu padam dulu kita tengok next. So sekarang ni, ini adalah contoh soalan paling basic dia boleh bagi untuk hukum Ohm. Cuba korang kira dulu guna formula yang kita baru belajar tadi iaitu V equals to IR.
unit, check unit betul-betul Alright, so tengok formula dia adalah V equals to IR tau. So bila V equals to IR, kita ambil lah apa yang V, apa yang I, dapatlah R. Tapi katakanlah kan dalam exam, mana ada dia bagi tahu ini adalah V sama dengan IR. So apa yang kita buat adalah keluarkan semua information. So first kali contoh, if the reading on the ammeter is 5 ampere. Okay, 5 ampere ni adalah current. Okay, I lah, sebab tu korang kena tahu pasal simbol. Okay, current, simbol dia adalah I. Lepas tu kita ada 2V. So 2V ni adalah V. So kita dah ada I, kita dah ada V. Dia suruh cari R. So formula yang kita tahu ada 3 benda ni adalah satu formula tu je. Iaitu V equals to I, R. Okay, so V adalah 2. I adalah 5. R yang kita nak cari. So R adalah 2 bahagi dengan 5. Korang kira pakai kalkulator dapatlah 0.4, unit dia adalah ohm. Okay, tak ada unit, kira kalau salah unit salah So ini adalah cara nak jawab dia. Okay, so ini senang kot sebab just masukkan formula saja. Okay, so setakat ni okey lagi ke? Alright, so kita try tengok next dia So, sekarang ni cikgu nak tanya, apa equation yang korang belajar dalam matematik untuk straight line? Garis lurus ataupun straight line dalam maths, apa equation dia? Apa equation garis lurus ataupun straight line yang korang belajar dalam matematik? Cuba hantar dekat cikgu. Yes, betul. Okay, so Y sama dengan MX plus C. Okay, kenapa cikgu nak ajar benda ni? Sebab nanti korang boleh guna ni untuk masa akan datang untuk graf-graf yang berbeza. Okay, dalam cerita kita sekarang, cuba tengok graf tu. Okay, dalam graf ni, kita punya Y adalah yang ni kan? So, Y kita adalah V. Sama dengan M, katakanlah kita tak tahu. X kita, okay ni adalah Y kan? Ni adalah X kita. So X kita adalah I. C kita adalah kosong. So V sama dengan M, I. Tengok benda ni. Lepas tu tengok balik yang ni. So korang rasa M ataupun kecerunan sama dengan apa? M ataupun kecerunan adalah sama dengan apa? Yes. Okay, so M ataupun kecerunan adalah sama dengan R. So itulah cerita dia. So dalam kes ni, kalaulah question dia kata calculate the resistance. Dia bagi graf ni, tiba-tiba macam calculate the resistance. So apa yang korang boleh buat adalah cari dia punya gradient. Sebab untuk graf VI, gradient adalah R. Alright, so sekarang ni, setakat ni okey ke? Ada apa-apa soalan? Alright, so padam. So sekarang ni kita tengok next. Okay, cik korang tengok dekat sini. Try kira sekejap. Calculate the resistance ataupun kira rintangan. Right, so sekarang ni kalau korang tengok dekat sini, graf kita adalah graf VI kan? Alright, so graf VI kita dah belajar tadi, rintangan ataupun resistance adalah dia punya gradient. So, kalau nak kira gradient, macam biasalah Y M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 sama dengan 3 tolak 0 bahagi dengan 6 tolak 0. Yes, kita akan dapat 0.5. Unit dia adalah ohm. Itu sahajalah cerita dia kalau dia minta daripada graf.
Okay, so point dia sekarang ni adalah gradient sama dengan resistance. Kecerunan sama dengan rintangan. So makin tinggi kecerunan, makin tinggi rintangan. Makin rendah kecerunan, makin rendah rintangan. Setakat ni, okey lagi ke? Boleh cikgu padam dan proceed. Alright, padam So, next. Kita pergi dekat sini pula. Sekarang ni cikgu nak tanya. Sekarang ni kita ada satu graf ni. Okay, graf ni graf VI. Kita ada 3 konduktor. So, antara konduktor A, B dan C. Okay, antara konduktor A, B dan C. Yang mana mempunyai resistance paling tinggi. Highest resistance between A, B and C. Which one has the highest value of resistance? Okay, fikir kejap. Yes, so kalau dekat sini, apa yang korang boleh buat adalah tengok dia punya, okay, cikgu bagi jawapan dia. Jawapan dia adalah A lah. Okay, betul. So jawapan dia adalah A. Konduktor A. Tapi ingat, kalau dalam exam, kadang-kadang question akan kata explain your answer. Terangkan jawapan anda. So dalam kes ni, jawapan dia adalah A sebab gradient dia highest. Okay, kerana kecerunan dia paling tinggi. Alright, so macam itulah cerita dia. So sama juga kalau dia tanya yang mana kecerunan paling rendah, jawapan dia adalah C. Kerana, yang mana rintangan or the resistance is the lowest, the answer is C. Kenapa? Sebab gradient dia paling rendah. Kecerunan dia paling rendah. Alright, so setakat ni okey? Senang kot kan? Senang kan? Okay, kita cuba padam dulu. Kita pergi next. Okay, sekarang ni tadi kan syarat, okay, ingat balik definition untuk hukum Ohm ataupun Ohm's law. V adalah directly proportional to I. Okay, V adalah berkadar langsung dengan I bila R adalah constant. So bila R adalah constant ataupun bila R adalah tetap. Jadi R yang tetap adalah kita panggil ohmic conductor. Okay, ohmic conductor atau konduktor Ohm. Ohmic conductor atau konduktor Ohm adalah apa-apa konduktor yang follow hukum Ohm. So macam mana kita nak tahu dia follow hukum Ohm ataupun dia tak follow hukum Ohm, kita tengok dia punya garisan. Okay, sekarang ni kan antara A dengan B, yang mana korang rasa R dia constant? A ke B? Yes, okay, betul. So B, R dia adalah constant. So kenapa B, R dia constant? Sebab M dia adalah constant. Jadi soalan akan tanya macam ni. Antara berikut yang manakah merupakan konduktor Ohm? Which of the following is an ohmic conductor? So jawapan dia adalah B lah. So kenapa? Sebab resistance dia constant. So A ni adalah konduktor juga. Tapi dia adalah konduktor yang tak follow hukum Ohm. Sebab tu resistance dia berubah. Alright. So setakat ni okey? Okay, alang-alang soalan bonus cikgu nak tanya. A ni resistance dia berubah. Okay, the resistance of A is not constant. Okay, it changes. So dia change macam mana? Increase ke decrease? A ni resistance dia ataupun resistance? Rintangan dia bertambah ke berkurang? Okay, so betul. So untuk A, rintangan dia bertambah. Okay, tengok macam ni. Cerita dia macam ni. Sekejap, sabar-sabar. Okay, idea dia macam ni. Cuba tengok garisan ni. Kecerunan tu kan, imagine macam nak panjat gunung. Imagine kecerunan ataupun gradient tu macam nak panjat gunung. Sekarang ni kita potong dua. Cikgu letak seorang dekat sini, nama dia X. Bayangkanlah nama dia X. Seorang lagi dekat sini, start terus kat sini. Nama dia Y. Antara X dengan Y, mana lagi susah nak panjat gunung? X ke Y? Gunung mana lagi susah nak panjat? X ke Y? Okay.
So kalau kita tengok kat sini, memang nampak Y lagi susah nak panjat. Maksudnya gradient dia lagi tinggi. Maksudnya gradient Y lagi tinggi daripada gradient X. Kecerunan Y lagi tinggi daripada kecerunan X. Maksudnya mula-mula kecerunan rendah. Lepas tu kecerunan tinggi. Meaning gradient increase. Kecerunan bertambah. So bila kecerunan bertambah, M bertambah. Maksudnya resistance pun bertambah juga. Okay, so cikgu ulang balik. Garisan ni macam ni ataupun cara nak tengok dia satu lagi adalah, sekejap. Nampak ke kalau macam ni? Nampak kot. Okay, kalau kita tengok macam ni, okay, ini adalah garisan untuk tengok kecerunan dia. So tu yang cikgu cakap pasal gunung tadi tu. Gunung yang nampak lagi susah nak panjat ataupun lagi tinggi adalah gunung yang ini. So maksudnya gradient dia increase. Okay, so dalam kes ni resistance dia increase. Macam itulah cerita dia. Okay, setakat ni faham lagi? Boleh Okay, so cikgu proceed. Okay, dekat sini. Ini adalah contoh soalan trial. Try jawab. Alright. Okay, sekarang ni kan korang jangan fikir lebih-lebih. Tengok question dia kata yang mana menunjukkan resistance increase, rintangan bertambah. Ni graf VI. Graf VI untuk dapatkan rintangan, kita tengok dia punya gradient. Okay, itu je yang korang bayangkan. Bila kita nak tengok graf VI, rintangan dia adalah gradient. So dalam kes ni, cuba tengok kalau lah kita tengok satu-satu. Cuba tolong cikgu, kalau graf ni, okay, graf A, M dia, gradient dia, bertambah ke berkurang? Untuk A. Okay, untuk A, gradient dia berkurang. So maksudnya, rintangan dia berkurang. Okay, kita tengok D. D, straight line. Kalau straight line, M dia macam mana? Bertambah ke, berkurang ke, sama? Kalau straight line, yes. So kalau straight line, gradient sama. Maksudnya R pun sama. So tak bolehlah jawab B. So jawapan dia adalah C sebab tengok mula-mula kecil. Lepas tu lama-lama gradient dia tinggi. So maksudnya makin tinggi gradient dia. So makin tinggi gradient maksudnya R pun bertambah. Itu yang cuba dia sampaikan. Okay, so jawapan dia adalah D. Setakat ni faham ke? Okay, cikgu proceed. So next. Kita tengok. Okay, tengok soalan dia kata yang mana menunjukkan conductor ohm. Okay, which one shows an ohmic conductor? So ingat syarat ohmic conductor tadi apa? Try jawab soalan ni sekejap. Yes. Okay, so kalau korang tengok kat sini jawapan dia adalah B. Kenapa jawapan dia adalah B? Sebab ohmic conductor. Okay, ohmic conductor atau conductor ohm, syarat dia tadi adalah R constant. So if R constant, gradient kena constant. So jawapan dia adalah B sebab straight line yang gradient constant. Done. Settled. Okay kot. So kita try next. Okay korang, cuba tengok graf ni. Kita ada dua tau. Graf nombor 1, graf nombor 2. Okay, 1 dengan 2, tengok betul-betul apa beza dia. Bagi tahu cikgu apa beza graf nombor 1 dengan graf nombor 2. Tengok betul-betul.
Okay, very good. So sekarang ni kalau korang tengok perbezaan dia adalah seorang ni V, I. Seorang lagi adalah I, V. Okay, cikgu nak bagi tahu, korang just ambil maklumat ni dulu. VI, tadi apa maksud gradient dia tadi? Okay, so gradient untuk graph VI adalah sama dengan R. Okay, kalau macam tu, IV, gradient dia adalah 1 over R. Okay, saya ulang balik. Kalau tadi gradient VI adalah R. So gradient untuk IV adalah 1 over R. Maksud dia macam ni tau. Bila gradient yang ni untuk graf nombor 1 ni bertambah, when the gradient increase, R value increase juga. Okay, tapi dekat graf nombor 2 ni, bila gradient increase, R dia decrease. Sebab tu penting. Okay, contoh cikgu bagi soalan, katakanlah cikgu bagi graf macam ni. Okay, garisan biru ni sama dia punya gradient. Okay, sekarang ni katakanlah cikgu cakap ini adalah konduktor X. Okay, warna merah ni adalah konduktor X. Okay, sekarang ni untuk graf nombor 1, yang ni R, katakanlah ni Y. Okay, R untuk Y lagi besar ke lagi kecil ataupun sama dengan R untuk X. Cikgu ulang soalan. Untuk gambar nombor 1 ni, kita ada Y yang garisan biru ni. Yang merah ni adalah X. So cikgu tanya, RY ni, okay, resistance untuk Y lagi besar ke lagi kecil atau sama dengan X? Okay, so sekarang ni fahamkan bahawa gradient adalah R. So sekarang ni gradient Y kan lagi besar daripada gradient X. Okay, gradient Y lagi besar daripada gradient X. Nampak tak? Sebab seorang panjat gunung ni, seorang lagi panjat gunung yang ni. So yang Y ni lagi susah nak panjat. So RY lagi besar daripada RX. Okay, so itulah dia cerita dia. Jap, nak tanya dulu, untuk gambar nombor 1 ni faham tak? Okay, jap, betul lah berlengkung baru bertambah tu betul. Tapi sekarang ni cikgu tak compare dalam satu garisan. Cikgu tak kata bertambah, cikgu kata lagi besar. Okay, nampak tak? So sekarang ni yang Y ni gradient dia lagi besar daripada X. Okay, jadi M dia lagi besar daripada M dekat X. Jadi R dia lagi besar daripada R dekat X. Tapi dalam X ni dia still sama sebab dia still straight line. Faham tak? Perlu cikgu explain balik ke? Okay, okay lah tu. Cuba padam So sekarang ni, tak apa. Kita tengok gambar nombor 2 pula. Okay, so sekarang ni cikgu nak tanya, R untuk Y lagi besar ke, lagi kecil ke atau sama dengan R untuk X? Itulah permainan dia. Okay, so betul lah korang jawab. So sekarang ni, okay, very good semua. So sekarang ni cerita dia macam ni. M untuk Y lagi besar daripada M untuk X. Tapi ingat hubungan dia terbalik. Jadi kalau MY lagi besar daripada MX, maksudnya RY lagi kecil daripada RX. Sebab tu korang kena hati-hati dengan graf ni. VI ataupun IV. Tengok apa yang dia bagi. Alright. So okay ke? Boleh proceed? Alright. So padam dulu. Kita tengok next pula. Okay, sekarang ni kan cikgu nak tanya untuk graf nombor 1. Kita ada dua graf ni graf nombor 1, ni adalah graf nombor 2. So nombor 1 dengan nombor 2, okay. Bukan sorry. Graf nombor 1, A
B dengan C, yang mana R dia paling tinggi. Yes, very good. Okay, so sekarang ni jawapan dia adalah A. R dia paling tinggi sebab gradient dia paling tinggi. Betul lah tu. Sekarang kita tengok graf nombor 2, R paling tinggi adalah A. Okay, tengok graf nombor 2, R paling tinggi yang mana? A ke B ke C? Yes, so R paling tinggi adalah C. Logik dia sebab gradient dia paling rendah. Macam itulah cerita dia. Okay, sangat bagus. Kita padam kejap. Kita tengok next. Okay, kira rintangan question ni. Ini adalah conductor. Calculate the resistance. Alright, so untuk jawab soalan ni, apa yang penting adalah first kita tengok ini adalah rintangan. So untuk this graph, okay, untuk this graph dia punya rintangan adalah 1/m lah. Okay, so apa yang kita boleh buat adalah cari m dia dulu. So m dia adalah 3 minus 0 divided by 6 minus 0. So korang akan dapat 3/6, 1/2, 0.5. Tapi ingat 0.5 is not ohm lagi, belum resistance sebab dia baru m. So m adalah 1/r, so r adalah 1/0.5. So korang pun dapatlah 2 ohm. Bagus. Okay, itulah jawapan dia. Tak, betul dah. Yang tadi tu dah betul. Okay, jawapan dia adalah 2 sebab okay, yang first tu 0.5 tu belum lagi sampai dia punya R. Okay, kita nak R. So yang kita baru dapat tadi tu 0.5 tu hanyalah dia punya gradient. So untuk graf IV, bila kita dah dapat gradient, satu bahagi gradient tu baru dapat jawapan R yang terakhir. Okay, faham ke? Boleh? Settle Okay, padam. Kita tengok next. Okay, try jawab jap. Tiba-tiba kan soalan ni tanya pasal filament. Okay, cikgu bagi clue. Siapa yang sangkut, cikgu bagi clue. Filament. Okay, perintah filament adalah sejenis konduktor okay, yang tidak ikut hukum Ohm. Okay, rintangan dia tak konstan, rintangan dia bertambah. Cikgu ulang, filament adalah salah satu contoh. Okay, kadang-kadang dia tak cakap tau, bukan Ohm. Dia akan terus bagi, ambil filament. Okay, so cikgu bagi tahu korang, filament adalah contoh untuk rintangan, untuk apa? Untuk bukan Ohm, rintangan dia bertambah. Okay, try jawab. A ke B ke C ke D? Okay. Yakinnya jawapan dia orang ni. Okay, tak apa. Mari sini kita tengok sekejap. Okay, korang tengok Filament adalah contoh untuk non-ohmic, bukan ohm. Okay, dia tak bagi tahu tau, kadang-kadang dia expect korang untuk tahu. So sekarang dah tahulah. Okay dah tu. So rintangan dia bertambah. Korang hati-hati dengan jenis graf ya. Cuba tengok graf nombor 1. M dia bertambah. Tapi ini adalah graf IV. So bila M bertambah, R dia berkurang.
So A salah. Okay. Settle. Kita tengok B pula. B, gradient dia sama. So R dia pun constant. Salah juga. Fine. Kita tengok C. C, gradient dia berkurang. So R dia berkurang. Salah juga. Okay. Tengok D. Gradient dia berkurang. Tetapi ini adalah graf IV. So R dia bertambah. Jawapan dia adalah D. Gitulah. Okay, brain sekejap. Brain dulu. Tengok betul-betul. Faham tak? Okay. Kenapa D cikgu explain balik. Cikgu padam. Kita tengok kat sini. Okay, sekarang ni tengok balik D ni. Okay, kita dah tahu filament ni R dia akan bertambah. Okay, tengok D ni. Graf dia adalah graf IV. Ingat balik, kalau graf IV, M dia adalah 1 over R. So maksudnya bila gradient dia bertambah, R dia berkurang. Jadi M sama dengan 1 per R. Bila gradient dia berkurang, resistance dia bertambah. So dalam gambar ni kalau kita tengok M dia bertambah ke berkurang? Cuba jawab kat cikgu jap. D ni M dia bertambah ke berkurang? Makin mendatar ke makin menegak? Okay, so M dia berkurang kan? Yes, makin mendatar, betul. So M dia berkurang. So bila M dia berkurang, cuba tengok sini. R dia bertambah. Itulah poinnya. Sebab itulah dia adalah filament. So jawapan dia adalah D. Alright? Okay ke? Boleh cikgu proceed? Ada lagi satu soalan kot? Okay. Padam jap. So next. Sekejap nak check just in case. Oh tak, ada lagi 2 soalan. Okay, ni dulu. So sekarang ni point dia adalah apa yang cuba cikgu sampaikan, korang kena pastikan korang tengok betul-betul graf ni. Macam contoh dalam gambar ni, graf nombor 1 dan graf nombor 2. Okay, dua-dua nampak macam garisan sama. Tapi sekarang cikgu nak tanya, garisan di nombor 1 ni, R dia bertambah ke berkurang? Untuk graf nombor 1, R dia bertambah ke berkurang? Okay, so jawapan dia bertambah. Kenapa R dia bertambah? Tengok gradient dia. Okay, so dalam gambar ni, the gradient bertambah. Maksudnya dia makin menegak. Okay, gradient tu kecerunan. So kecerunan dia makin bertambah. Makin susah nak panjat gunung ni. Ni cikgu lukis lagi orang. Okay, nampak tak kat sini? So kalau kita tengok kat sini kan, gambar yang ni lagi susah dia nak panjat. Maksudnya lagi bertambah dia punya gradient. Okay. So bila gradient bertambah, resistance pun increase. Okay, rintangan pun bertambah. Okay, sekarang tengok gambar nombor 2 pula. Okay, cikgu nak tanya, rintangan dia bertambah ke atau berkurang? Yes, macam itulah cara jawab dia. Okay, try betul-betul, bertenang. Alright, so untuk gambar yang kedua ni, jawapan dia, kita tengok M dia dulu. Okay, kita tengok gradient dia. Gradient dia bertambah. Betul lah, tapi ini adalah graf IV. So bila M bertambah, R dia berkurang. So jawapan dia adalah berkurang. Alright, so untuk slide ni settle ke? Alright, done. So padam Next, last. Okay, last question untuk hari ini. Nah, korang try.
Baca betul-betul soalan. Bila X digunakan, okey, X ni yang garisan ni. Ini. Okey, di graf dia yang tengah-tengah ni reading emitter, maksudnya arus bacaan emitter adalah 5 ampere dan V dia adalah 2. Lepas tu dia tukar daripada X ni dia tukar kepada Y. Lepas tu Y tu bila kita pakai kat sini, kita gantikan dia hasilkan bacaan emitter 3. Maksudnya bacaan emitter, bacaan current berkurang. Okay, so soalan dia adalah yang mana maybe perintah Y? Garisan A ataupun garisan B? Okay, try dulu. Cikgu bagilah seminit 2 untuk korang brain sekejap. Tak apa, jawab dulu, tak ada masalah. Okay, so mari sini. Kita buat jalan satu-satu kita buat jalan slow. Kejap lagi cikgu bagi tahu jalan senang dia, tapi kita buat jalan slow dulu. So jalan slow dia adalah V, kita buat yang Y dulu. Okay, cuba korang kira Y. Okay, formula kita V equals to IR V untuk Y adalah IR. Okay, so V dia adalah 2. Mana tahu sebab, jap sabar, salah, sorry. Okay, untuk X dulu V untuk X adalah I darab dengan R, semua untuk X So, bila X digunakan, emitter dia, current dia adalah 5. Okay, lepas tu voltmeter dia adalah 2 times R, X. So, tolong kira Rx berapa? Berapa value R untuk X? Okay, thank you. So, jawapan dia adalah 0.4 ohm. Okay, betul lah tu. Okay, fine. So, sekarang kita try tengok untuk Vy pula. So, Vy adalah Iy times Ry. So, Vy adalah 2 juga. Okay, sini dia cakap 2. Lepas tu, I dia, salah. I dia adalah 3 times R. Y. So, try, tolong. Ry adalah berapa? Yes, 0.67 ohm. Betul. So, sekarang ni, Rx dengan Ry, okay, so Rx lagi rendah daripada Ry. Maksudnya gradient Y kena lagi besar daripada X. So jawapan dia adalah A. Gitulah cara dia. Ini cara panjang lah. Atau korang boleh tengok. Kan bila R tinggi, current kurang. So tengok current ni kan dah berkurang. So maksudnya kita tahu R dia lagi tinggi. So mestilah jawapan dia A. Macam itulah cerita dia. Alright, so itu je sebenarnya yang korang kena tahu pasal hukum Ohm. Okay, tapi dia tak sampai sini je tau. Dia bergabung dengan banyak lagi benda lain. Maksudnya korang kena belajar pasal series dengan parallel, series dengan selari tu. Okay, so barulah dia akan gabung dengan formula ni. Tapi macam mana pun hukum Ohm paling penting. Okay, setakat ni korang okay ke? Ada tak apa-apa soalan nak tanya?